Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Met Malaysia ramal hujan hingga hari pengundian. Kerjasama PHGPS tunggu keputusan 19 November ini, kata Anwar. Tindakan tegas jika benar Rubin Balang sokong anak berkempen. Met Malaysia meramalkan ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang bermula esok 13 hingga 19 November iaitu hari pengundian PRU 15. Fenomena cuaca ini dijangka melanda di kebanyakan tempat barat Sabah, Sarawak serta pedalaman dan barat Semenanjung. Berdasarkan analisis model-model cuaca, Met Malaysia menjangkakan fenomena cuaca itu berlaku pada sebelah petang hingga malam sepanjang tempoh tersebut. Pada Jumaat, pakar meteorologi Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah berkata, tempoh 3 hari mulai Sabtu hingga Isnin amat penting bagi meramalkan keadaan cuaca semasa hari pengundian PRU 15. Jelasnya, dengan luruan angin timuran serta tekanan rendah di bahagian selatan, negara mempunyai semua elemen yang merangsangkan hujan. Terdahulu, Met Malaysia meramalkan monsun timur laut mula melanda negara pada pertengahan November dan berterusan hingga Mac 2023. Perahu panjang yang menjadi pengangkutan harian penduduk di Nanga melipis kapit. Selain sempit, perahu ini juga tidak praktikal digunakan jika berlaku kes kecemasan pada waktu malam. Justru penduduk mahukan alternatif yang lebih selamat, iaitu feri. Tuai rumah yang ditemui berkata pekebun lada dan getah juga menggunakan perahu untuk mengangkut jualan yang kadang-kala melebihi muatan. Nanti maya-maya sakit tentu saya kude. Ya menangwa, tentu udah bisi piri bisi semuanya ko bisi matanya nyamai ge. Bisi jalai sebiato nyamai ge. Hanya di penangwa tu nanti bekanya di bisi jalai sebiato kami. Lalu pihak megah pasal ekonomi pan pihak. Nyakap penangwa kami pasal ekonomi itu deh. Laban getah naderga, lada penaderga. Nama terjual kami mempunyai. Nya penangguh ya. Permohonan fasiliti pengangkutan air itu sudah diajukan kepada kerajaan negeri untuk dipertimbangkan. Mereka sedar perkhidmatan feri ini akan merancangkan lagi pembangunan di kawasan seberang Batang Rajang itu. Kena kami berjual, bakar sayur, bakar buah-buah, ngau terbukai ke pisik kami di rumah Panyai. Nya anti pirinya sudah pisik cukup penguntung bagi kami. Kami pun asal sepihak kumrep, saya terima kasih dengan perintah Arab utai pirinya nyati serta jam 4 dikenal. Kami itu 6 buah rumah panjai yang membu pirinya. Nya tadi bisik sira dibau ngan tangai minta jalai hari WB pulai ngatok piri. Mayuh jalai kami. Selain menempatkan lebih 15 buah rumah panjang, Nanga Melipis yang terletak di seberang Batang Rajang itu juga memiliki sebuah sekolah rendah kebangsaan Ulu Melipis. Perkhidmatan perahu panjang juga terhad kepada beberapa pengendali sahaja dengan caj perkhidmatan sehingga RM5 untuk satu perjalanan. Suara rakyat ini kami ajukan kepada 2 calon Parlimen Kapit penyandangnya daripada GPS Datuk Seri Alexander Natalinggi dan Robert Sawing daripada PBDS dan ini reaksi mereka. Kawasan ini kita sekian lama sudah, beberapa tahun sudah mendapat sebuah batang jalan yang saya dikatakan 6 ke 7 kilometer di mana ada beberapa kampung ataupun rumah panjang ya. Cuma jalan ini dia tak ada bersambung dari mana dan menuju ke mana. Cuma di antara beberapa kampung sahaja. Sebab itu keperluan untuk diadakan perkhidmatan feri menyeberangi Sungai Batang Rajang ini. Dan ini di peringkat terakhirlah kerana projek ini telah diluluskan. Cuma syarikat yang terbabit adalah memilih di mana tempat yang lebih sesuai untuk dibina satu ramp untuk kenderaan diturun atau naik dan di seberang sana juga. Saya nampak juga ada usaha daripada
kerjaan GPS untuk membuat atau menyediakan perkhidmatan feri, tetapi nampaknya keadaan itu tidak berapa sesuai. Feri itu tidak berapa sesuai. Terutamanya bila tidak ada tempat akses jalan raya atau tempat pangkalan dia feri tersebut. Dan juga kerana arus yang deras menyusahkan pengendalian feri tersebut. Memang patut, kalau boleh memang patut, dan saya juga cadangkan agar satu jembatan harus dibuat daripada pada pandangan saya, daripada di sebelah Hilir Beletih sana ke area di sebelah Menuan dan di sebelah opposite Bandar Kapit ni. Kerajaan Sarawak masih mempertimbangkan untuk mengumumkan cuti pada 18 November ini. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata pihaknya akan berbincang mengenai perkara itu yang dikhawatiri memberi kesan kepada ekonomi negeri. Saya fikir dulu, kena dia ada, you have to weigh between the two. Kita berundi 19, kita beri cuti 18. Patutnya cuti berilah 20, bukan 18. Apa yang berlaku, ekonomi kita akan terjejas. Apabila kita gazette holiday, you have to pay double kepada workers you. Ini akan menaikkan ongkos dalam kita keadaan ekonomi tidak menentu. Jelasnya lagi Sarawak tidak terdesak untuk mewartakan tarikh tersebut dan jika perlu, ia harus dilakukan dengan alasan yang rasional. Of course, people like to be holiday. Kan? I mean, orang Sarawak si lazy juga. Orang Sarawak si malas, bah. Dia suka kerja. Kalau orang Sarawak suka kerja, biarlah kerja. Abang Johari berkata demikian sebagai mengulas tindakan beberapa kerajaan negeri mengumumkan cuti pada 18 November ini. Terdahulu, beliau ditemui media selepas merasmikan program Sarawakku Sayang di Dataran Lingga, Sri Aman. Gabungan Parti Sarawak GPS memiliki suara yang kuat di Dewan Rakyat sekiranya gabungan itu menang bersih 31 kerusi Parlimen pada PRU15. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof ia mempengaruhi dasar Kerajaan Persekutuan yang mesra Sarawak sekaligus pelaksanaan tuntutan negeri itu. Jadi jangan kita terpengaruhlah. Kalau dia kata apa peranan manifesto kita sebenarnya memperjuangkan hak Sarawak. Kalau kita memberi sepenuhnya 31 kepada Sarawak, suara kita lebih baik, lebih kuat dan kita akan mempengaruhi apa saja dasar yang bakal dibentuk di Melaya, di Semenanjung lah, di peringkat persekutuan. Itu maksudnya. Beliau berkata demikian ketika mengulas pertanyaan mengenai calon PKRP Terajaya Sufian Julaihi yang mempertikaikan signifikan pelancaran manifesto GPS di peringkat persekutuan sedangkan hanya bertanding 31 kerusi Parlimen. Menurut Fadilah yang juga Ketua Whip GPS, calon parti lawan itu tidak memahami sentimen politik. Parlimen Petrajaya menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara GPS, Parti Sedar yang diwakili Datuk Othman Abdillah dan Pakatan Harapan PH Sufian Julaihi. Senada dengan Fadilah, Timbalan Presiden PBB Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan jelas Timbalan Premier Sarawak itu GPS perlu meletakkan lebih ramai ahli parlimennya di Dewan Rakyat. Ini penting bagi mengukuhkan lagi perjuangan mengembalikan hak-hak Sarawak yang terhakis. Sebelum parlimen dibuat, MP kita daripada MPS cuma ada 18 orang. Cuma ada 18 orang. Dengan jumlah begitu, kita berjaya mendesak Kerajaan Persekutuan untuk mengubah, memindah perlembagaan itu sejajar dengan apa yang kita kehendaki. Kita bersyukur yang amat berhormat Premier kita lah yang memberi penekanan terhadap ini dan disokong oleh, dibawa dengan
dengan suara lantang oleh MP kita di Bali. Itu baru 18. Kalau kata ini menang banyak, lebih kuat lagi suara kita, dan kita akan teruskan apa yang menjadi hak kita yang terhakis, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang menjadi hak kita akan kita teruskan. Inilah perjuangan kita. Inilah perjuangan kita. Pakatan Harapan PH sentiasa terbuka untuk berbincang atau bekerjasama dengan mana-mana parti termasuk GPS, kata penerusinya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun perkara itu akan dibangkitkan selepas keputusan PRU 15 pada 19 November ini. Apakah kita nak menutup kemungkinan perbincangan? Saya tidak pernah kaitkan itu. Tapi itu harus berlaku selepas pilihan raya. Selepas 19 bulan, baru hal itu berbangkit. Ya, kerana kita tidak mahu dilihat sebagai mengelepihkan pernyataan yang bermakna dari Sabah Sarawak terutamanya. Kata Presiden PKR itu, tumpuan PH kini terarah kepada kerja keras untuk memastikan kemenangan calon dari 3 komponen PH, iaitu DAP, PKR dan Amanah. PH berpegang kepada prinsip akan tetap bekerjasama erat dengan kerajaan negeri meskipun berbeza parti pemerintah. Bagi Setiausaha Agung GPS Datuk Seri Alexander Natalinggi, kini bukan lagi era jalinan kerjasama dibentuk sebelum pilihan raya. Sebaliknya, ia dijayakan selepas keputusan bagi menjamin kestabilan negara secara berterusan. Because as far as GPS is concerned, right from the beginning, our mission is to ensure that Malaysia is governed by a government of the day that is stable and can focus on the economic recovery, as well as also to look into all matters that is for the benefit of the citizen or the rakyat. Yeah, we do not want a situation where there's too much of uncertainties, where we have to have several prime ministers in one term, like what we did in the last term. Gabungan Rakyat Sabah GRS akan mengambil tindakan sewajarnya ke atas Datuk Rubin Balang sekiranya adun kemabung itu secara terang-terangan menyokong calon bebas yang juga ahli Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM. Penerusi GRS Datuk Seri Haji J. Noor berkata, laporan lengkap perlu diperoleh dan diteliti sama ada benar Rubin berkempen dan menyokong Ridwan Rubin yang juga anaknya. Kita tengok dulu, kalau dia terlibat secara langsung, kita boleh ambil tindakan. Tetapi pertama saya kena minta laporan dulu. Walaupun kita nampak dia sama anak dia dalam gambar, dia bukan kempen dan sebagainya. Ini yang perlu kita kena adil kepada semua. Tetapi kalau dia betul menyokong secara terang-terangan, kita akan ambil tindakan. Kita tengok dulu. Dia punya, it must be fair to all. Jadi kita tengok dulu laporan apa semua. Kalau dari segi gambar saya duduk dengan anak, kita tidak boleh ambil tindakan. Jadi kita tengok dulu. Saya dapat laporan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis perasmian bangunan tambahan SMK St. Joseph dipapar pada Sabtu. Haji Ji turut memaklumkan Ridwan sudah keluar daripada parti itu sebelum penamaan calon pada 5 November lalu. Bagaimanapun Rubin masih kekal sebagai ahli bersatu tenom. Sebelum ini, pengurusi Barisan Nasional BN Sabah, Datuk Bung Mokhtar Radin menggesa GRS mengambil tindakan disiplin terhadap Rubin yang didakwa melanggar syarat perjanjian GRS BN pada PRU 15. Dalam perkembangan berasingan, Haji Ji berkata UMNO bahagian Tuaran perlu ambil tindakan ke atas calon bebas Nurtaib Suhaili yang bertanding di kerusi Parlimen Tuaran pada PRU 15. Penerusi GRS itu berkata tindakan tegas perlu diambil bagi mengelak situasi itu mengelirukan rakyat. Malah beliau telah berhubung dengan Ketua UMNO bahagian Tuaran dan timbalannya, Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan serta Datuk Jasni Daya berhubung perkara berkenaan. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan. Salam hormat, kita jumpa lagi.